Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Jadi bagi memberkati kelas kita pagi ini, kita buka dengan Ummul Furqan dan doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم عافنا في بدننا، اللهم عافنا في سمعنا، اللهم عافنا في بصرنا، اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة والشر الدنيا والشر الآخرة. Ya Allah, kami mohon padamu, Ya Allah, keampunan segala dosa-dosa kami, Ya Allah, sama ada dosa yang kami sedar ataupun yang sebaliknya, Ya Allah. Ya Allah, keampunan dosa kedua ibu bapa kami, kasihanilah mereka kedua, Ya Allah, dengan rahmat dan kebaikan, Ya Allah. Ya Allah, keampunan dosa guru-guru kami, berilah kesabaran kepada guru-guru kami, kekuatan kepada mereka untuk mengajar dan mendidik kami. Ya Allah, keampunan dosa sahabat dan teman kami dan seluruh umat Islam seluruhnya. Ya Allah, kami mohon padamu, Ya Allah, kurniakan kami kesihatan, kesejahteraan, kebaikan, kemudahan, urusan dunia dan di akhirat. Ya Allah, ringankan tubuh badan kami untuk mendirikan salat 5 waktu. Lembutkan, fasihkan lidah kami untuk membaca dan memahami Al-Quran, Ya Allah. Jadikan, Ya Allah, kami anak yang soleh dan solehah. Jadikan, Ya Allah, kehidupan kami kehidupan yang penuh dengan keberkatan, Ya Allah. Berilah keselamatan kepada kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, kami mohon padamu, Ya Allah, bila penghujung kehidupan kami, penghujung yang terbaik, Ya Allah. Penghujung yang penuh dengan husnul khatimah, dengan penuh kemanisan iman, Ya Allah. Ya Allah, luaskan kubur kami, lapangkan kubur kami. Terangilah kubur kami dengan cahaya Al-Quran, Ya Allah. Mudahkan kami menjawab persoalan mungkar dan nakir, Ya Allah. Ya Allah, mudahkan urusan kami di padang masyar-Mu. Pendekkan masa kami di padang masyar-Mu, Ya Allah. Mudahkan kami melintasi titian sirat-Mu. Haramkan tubuh badan kami daripada api neraka-Mu, Ya Allah. Ya Allah, timbulah doa dan hajat kami. Berkatilah segala ilmu yang kami terima pada pagi ini. Jadikanlah ilmu kami yang kami terima ilmu yang dapat memberi manfaat kepada diri kami dan mereka yang berada di sekeliling kami, Ya Allah. Ya Allah, kami mohon padamu, timbulah doa dan hajat kami ini, Ya Allah. Timbulah doa dan hajat kami ini, Ya Allah. Terimalah doa dan hajat kami ini, Ya Allah. Allahumma inna a'udzubika minal baras wal junun wal tuzam wa min sayyi'il asqam. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. InsyaAllah kita mengharapkan doa yang kita aminkan sama-sama diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tahniah kepada mereka anak-anak ustaz yang berada dalam kelas pada pagi ini. Mungkin yang tidak dapat hadir itu ada kesulitan. Semoga diberi kemudahan kepada mereka. Dalam surah Al-Ankabut, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimis shalah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dirikanlah salat. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah daripada perbuatan keji.
dan juga daripada perbuatan yang mungkar. Ayat 45 surah Al-Ankabut. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita, yakni manusia, untuk kita menjaga dan mendirikan solat. Dan seterusnya Allah menyatakan hasil daripada solat yang didirikan dengan sempurna, maka akan melahirkan kekuatan jiwa di dalam diri yang mana berupaya menahan diri kita daripada melakukan dosa besar dan juga dosa kecil, sama ada dengan sengaja ataupun sebaliknya. Dan apabila kita memiliki kekuatan tersebut, maka itulah yang dinamakan hidup dengan beragama. Itulah dinamakan hidup dengan beragama. Sebab solat ini ialah satu ibadah yang khusus yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan tujuan, solat itu khusus dengan tujuan untuk mengekalkan dan menyuburkan, untuk kekal dan menyuburkan agama di dalam diri sebagaimana yang diberitahu oleh para ulama yang terdahulu. Ustaz dah rakam ke belum ya? Oh, dah rakam dah. Okey. Sebagaimana yang diberitahu oleh para ulama yang terdahulu, yang mana agama ini merupakan keperluan hidup. Agama ini merupakan keperluan hidup yang paling penting bagi menjamin kelangsungan hidup di dunia dan juga hidup akhirat. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW sebut dalam satu hadis yang biasa kita dengar. Mungkin kamu biasa dengar ni. Hadis yang kalau ustaz sebut pun biasa je dengar ni. Sama ada ustaz sebut ataupun kamu dengar dalam TV ataupun dengar dalam radio. Yang mana Nabi sebut as-salatu imamiddin. Solat itu tiang agama. Man aqamaha faqad aqamaddin. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu tiang agama dan sesiapa yang mendirikan bermakna dia telah mendirikan agama. Dan sesiapa yang meninggalkan ataupun tidak mendirikan salat itu bermakna dia telah meruntuhkan agama. Justru setiap orang yang salat, setiap orang yang menunaikan sembahyang, dia mesti mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar itu sebagai hasil yang dia perolehi daripada ibadah solat yang dilaksanakan. Dan hasil ini hanya boleh diperolehi melalui ibadah solat yang dilakukan dengan sempurna, bukan hanya semata-mata kita menunaikan sahaja kerana ia diperintahkan. Bukan semata-mata itu sahaja. Jadi kita kena lihat, kena perhatikan, kena usaha supaya ibadah yang kita lakukan ni, walaupun mungkin dah 3 tahun, 4 tahun dah kita dah semayang ambil wuduk. Perlu kita teliti sentiasa supaya ibadah yang kita buat ini didirikan atau ditunaikan. Kita nak benda itu, ibadah solat itu didirikan, bukan hanya sekadar ditunaikan. Kalau ditunaikan tu hanya buat je lah. Selesai. Mana kita semayang, kata takbir lah, sekali salam, lipat sejadah, selesai. Kita tak nak macam tu. Kita nak solat itu kita dirikan. Kita bina betul-betul supaya sempurna. Kita nak biar solat itu benar-benar memberi kehidupan yang dikatakan agama kepada kita. Kelangsungan hidup kita dunia ni dengan akhirat, salah satunya ialah melalui kita mendirikan solat. Dan bila kita solat, kita nak solat bukan sekadar solat kita ikut orang perhati saja, tak nak. Kita melalui dengan ilmu yang kita cari. Kita belajar, kita nak solat kita tu betul-betul seperti mana solat yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sebab Nabi sebut, sallu kama ra'aitumuni usalli. Hendaklah kamu solat sebagaimana aku sembahyang. Nabi suruh ikut Nabi, bukan ikut diri kita, ikut suka hati kita. Sebab solat pun ada tata cara, ada cara kaedah bagaimana kita nak mencapai solat yang sempurna. Dan sebelum jadikan solat itu sempurna, kita kena lepas dulu kunci dia yang pertama, iaitu wuduk.
Wuduk tu nampak je simple. Tapi tak sah wuduk, tak sahlah sembahyang. Jadi wuduk pun perlu dititik beratkan. Kesempurnaan ketika mengambil wuduk perlu dijaga, perlu sempurna. Ada kadang-kadang kita sembahyang, tapi sembahyang je lah. Tapi tak tahu sah ke tak. Sebab apa? Mungkin kita kena lihat kenapa sembahyang ni tak bagi manfaat ataupun kita tak rasa zuk daripada ibadah yang kita buat. Kita kena semak daripada awal. Mungkin wuduk yang kita ambil, yang kita biasa kita lakukan itu tidak sempurna. Mungkin air itu kita hanya sekadar lalu tapi tidak rata pada anggota wuduk yang sepatutnya. Jadi penting Ustaz suruh kamu buat video itu, salah satunya bila kita buat video, sekurang-kurangnya kita cuba buat, kita perbaiki. Okey? Sebelum Ustaz masuk berkenaan tentang rukun solat, sebab yang lepas, minggu yang lepas, Ustaz telah pun terangkan berkenaan tentang wuduk. Ada 13 step. Daripada 13 step tu ada 6 rukun wuduk. Ada 7 sunat di situ. Jadi bila kamu buat video, untuk Ustaz maklum lagi sekali, untuk perempuan, Ustaz nak kamu rakam video untuk wuduk tu tak perlu buka aurat. Kamu hanya tunjuk, terangkan jelas di mana anggota wuduk tu, bagaimana cara kamu ambil wuduk. Sebagai contoh, sunat yang ketiga contohnya basuh tangan hingga pergelangan. Tunjuk contoh, pertama basuh air celah-celah jari sehingga ke pergelangan tangan. Kemudian bila sampai sebagai siku, basuh tangan hingga ke siku, tunjuk siku tu bagaimana, sampai mana. Jangan biar siku tu biar lebih. Kamu sekurang-kurangnya kamu tahu secara teorinya bagaimana cara mengambil wuduk. Tapi bagi lelaki, untuk murid lelaki wajib kamu rakam wuduk kamu berserta dengan, maksudnya dengan air yang mengalir. Biar Ustaz tengok secara jelasnya betul tak? Kalau ada tak tu, Ustaz akan perbetulkan. Jadi untuk yang lelaki wajib dengan air. Yang perempuan sekadar jelaskan sahaja cara bagaimana mengambil wuduk. Dan juga solat tu, amali tu samalah. Jangan buat pergerakan saja, sebut bacaan dalam solat. Maksudnya biar bagi jelas. Jangan bila Ustaz kata rakam untuk sembahyang, kamu pun senyap. Kamu buat macam sembahyang seorang-seorang. Ustaz tak dengar, nak nilai macam mana? Jadi bila baca Al-Fatihah, baca Al-Fatihah. Ketika baca doa iftitah, baca doa iftitah. Tahiyat akhir dan doa kunut dan sebagainya. Okey, kita terus kepada tajuk kita, solat, rukun solat. Sebelum tu, Ustaz nak memperingatkan balik 13 step untuk melakukan ibadah atau wuduk. Kita ingatkan balik, mungkin ada yang terlupa. Okey, step yang pertama. Siapa yang boleh bagi tahu Ustaz untuk mengambil wuduk? Perkara sunat yang pertama. Yang Ustaz ajar hari Selasa tu ada 13 step semuanya. Yang pertama tu, step yang pertama apa dia yang perlu dibuat? Siapa boleh kongsikan? Niat belum lagi. Niat tu rukun. Ni yang sunat dulu. Sebelum masuk rukun, ke Ustaz tak terang yang tu? Yang sunat. Ustaz terang tak yang hari Selasa, sunat 13 step tu? Yang mana 13 tu ada 6 rukun, ada 7 perkara sunnah. Ustaz sebut tak? Ustaz kena sebut balik. Ustaz lupa. Ustaz pun tak ingat. Ustaz tak terang. Entahlah, tak ingat. Tak ingat jadi kena Ustaz terang balik ni. Mungkin. Okey, Ustaz terangkan secara ringkas sekali lalu saja. Okey, ada 13 langkah ataupun cara kita mengambil wuduk. Yang mana 7 tu sunnah, 6 tu rukun. Okey, benda yang pertama, benda yang kita perlu buat, yang pertama bersugi. Jadi kalau kita sekarang tak adalah kayu sugi tu, mana kita gosok gigi. Okey, perkara pertama sunatnya kita bersugi ataupun kita gosok gigi. Itu sunat. Perkara yang kedua, masih lagi perkara sunat, iaitu lafaz basmalah, iaitu kita baca bismillahirrahmanirrahim. Selesai bersugi, kita baca bismillah. Masih lagi perkara sunat. Nombor 3. Kalau rasa tak ingat tu, ambil pensel, tulis sedikit nota, catat sikit. Kadang-kadang ilmu ni kita nak ikat dia, kita kena tulis. Kalau sekadar dengar, Ustaz tanya balik, lupalah. Okey, nombor 1,
bersugi ataupun gosok gigi. Nombor 2, baca basmalah ataupun Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, iaitu membasuh tangan sehingga pergelangan. Basuh tangan sehingga pergelangan. Nombor 3, masih lagi perkara sunat. Yang keempat, masih lagi perkara sunat, iaitu berkomor-komor. Masih lagi sunat. Yang kelima, masih lagi juga sunat, iaitu memasukkan air ke dalam hidung. Keenam, masuk perkara rukun, iaitu yang Nazran sebut tadi, niat. Dan niat tu boleh baca dalam dua cara. Sama ada kamu baca nawaitu raf'al hadasi asghari lillahi ta'ala, saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Ataupun nawaitu du'a lillahi ta'ala, saja aku mengambil wuduk kerana Allah Ta'ala. Yang ketujuh, rukun. Nombor 6 rukun, nombor 7 pun rukun, iaitu membasuh muka. Dan ketika air menyentuh pada muka, pada waktu itu niat perlu dikosakkan dalam hati. Apa yang kita buat? Ketika tu kita kena baca niat dah. Ketika air kena pada muka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 muka. 8 juga rukun, membasuh tangan sehingga siku. Membasuh tangan sehingga siku. 9, membasuh ataupun menyapu kepala. Boleh sapu entah ke TV, tapi yang paling afdalnya menyapu keseluruhan, mulai daripada depan, tolak ke bahagian belakang. Kemudian nombor 9 kepala, nombor 10 membasuh telinga. Membasuh telinga, jari telunjuk berada di bahagian dalam, ibu jari berada di bahagian luar telinga, tolak ke hadapan. Kemudian nombor 11, rukun. Tadi sunat, basuh telinga. Nombor 11 masuk rukun, iaitu membasuh kaki sehingga buku lali. Nombor 12, tertib. 12 tertib. Dan nombor 13, itulah kita baca doa yang last sekali. Yang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Ustaz buka slide. Okey. Ni perbuatan yang kita buat ada 13 step. Jadi Ustaz nak kamu buat step macam ni lah. Mulai daripada nombor 1 sehingga nombor 13. Nanti Ustaz akan share video nota ni. Nota yang Ustaz bagi tu Ustaz tak ada yang ni. Ada tapi dia tidak sedetail yang gambar rajah macam ni. Nanti Ustaz akan bagi asing. Okey. Tata cara solat, kita pergi satu persatu. Nombor 1, niat, berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram, al-fatihah, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tahiyat akhir, membaca tasyahud akhir, selawat ke atas Nabi, memberi salam, tertib. Kita lihat satu persatu. Niat. Okey. Untuk niat, macam yang Ustaz bagi tahu, niat tu bukan disebut tetapi dilafazkan. Waktu bila? Ketika kita mengangkat takbiratul ihram, ketika itulah kita kosakkan niat pada hati kita. Apakah solat yang kita buat? Rakaat berapa rakaat? Kerana siapa? Okey. Ustaz cepatkanlah. Yang ni niat ni insya-Allah kamu tak ada masalah. Okey, berdiri tegak. Berdiri tegak bagi yang mampu ketika solat fardu, manakala bagi yang tidak mampu disebabkan oleh sakit dan sebagainya, bolehlah melakukan secara duduk, berbaring, terlentang ataupun dengan menggunakan isyarat. Dan apabila rukun berdiri tegak ni termasuk daripada salah satu rukun, bila contohnya bagi orang yang sakit, Ustaz teradah, Ustaz rasa, bila orang yang sakit tapi dia ada keupayaan untuk berdiri seketika, wajib baginya, harus baginya supaya berdiri ketika takbiratul ihram, ketika niat itu, dia berada dalam keadaan berdiri. Selesai melakukan rukun takbiratul ihram dan niat,
Dan bila nak baca Al-Fatihah tu, dia boleh duduk dah sebelum tu. Maksudnya dia boleh duduk selepas pada tu duduk. Sebelum tu dia bangun sekejap bersama dengan, kalau ikut imam, bangun sekejap ataupun semain seorang pun, bangun sekejap. Bila dah angkat takbir, baru duduk atas kerusi. Itu cara yang betul. Bukan terus duduk daripada awal sampai akhir. Okey. Dan bila kita berdiri, pastikan mata menghadap ataupun berada kepada tempat sujud. Lihat pada tempat sujud. Dan kaki itu jangan terlalu luas kita duduk. Kurang sejengkal lah. Biar setara tu cukup. Jangan terlalu lebar sangat kamu letak antara dua kaki tu. Okey. Seterusnya, bagi orang yang bisu untuk takbiratul ihram ni, yang pertama tu rukun, wajib dia sebut Allahu Akbar. Ustaz tak sentuh lagi. Kalau orang bisu macam mana kalau dia nak buat rukun takbir tu, Allahu Akbar takbiratul ihram. Ada siapa yang boleh bagi tahu Ustaz? Bagaimana orang yang tidak mampu untuk menyebut kalimah Allahu Akbar disebabkan dia bisu? Bagaimana dia nak ungkap kalimah takbiratul ihram? Baca dalam hati. Baca dalam hati. Lain. Mungkin. Lain selain pada baca dalam hati, tak berapa tepat baca dalam hati tu. Baca dalam hati tu niat ni takbiratul ihram tu nak sebut macam mana? Siapa boleh share? Kalau tak boleh Ustaz terangkan. Menggerakkan kelopak mata. Macam mana dia nak syarat kelopak mata untuk menyebut kalimah Allahu Akbar? Okey. Bagi mereka yang bisu. Okey, bagi mereka yang bisu, kalau orang tanya kamu ataupun kita kena jawab. Kalau ada orang yang bisu, dia tak mampu untuk menyebut kalimah Allahu Akbar secara normal. Dia tak boleh bercakap. Jadi, setengah para ulama, antaranya Imam Nawawi dalam kitab dia Majmu' Al-Majmu', dia menyebut bagi mereka yang bisu, dia tidak mampu nak sebut kalimah Allahu Akbar, maka wajib ke atasnya menggerakkan lidah dan bibirnya bagi menyebut kalimah Allahu Akbar setakat dia mampu. Kalau dia bisu tetapi lidah masih lagi boleh bergerak, mulut boleh bergerak, cuma tak bunyi, tak keluar suara, tak sebut, tak boleh keluar perkataan tu, maka wajib untuk dia menggerakkan lidah dan bibirnya seolah-olah dia menyebut kalimah Allahu Akbar sekadar mampu. Sekadar mampu. Kalau tak mampu, buat ni lah, dalam hati je lah. Cuma kalau dia boleh gerak, bibir dia boleh gerak, lidah boleh gerak, dia kena buat, kena sebut seolah-olah dia sebut kalimah Allahu Akbar. Kemudian kita masuk rukun yang ketiga, iaitu takbiratul ihram. Angkat kedua-belas tangan separas telinga, kemudian sebutkan Allahu Akbar, maksudnya Allah Maha Besar. Bila takbiratul ihram ni, sunat untuk kita angkat tangan. Jadi bila sunat ni kita nak pahala lebih. Boleh tak angkat tangan, masih lagi sah. Tetapi sunat tangan itu diangkat. Dan cara angkat tu ada beberapa cara. Yang pertama, seperti mana kamu tengok dalam gambar tu, ibu jari berada di telinga dan tangan tu berada setara. Tangan tu, pergelangan tu setara dengan bahu. Boleh, tak ada masalah. Satu lagi ialah dengan cara begini, setara juga dengan bahu, cuma dia lebar sedikit, tidak berada dekat dengan telinga. Masih lagi sempurna. Dan bila macam ni, ada satu lagi cara kaedah berdasarkan kitab yang Ustaz pandukan ini. Salah satu lagi bila kita angkat takbir ni, dia ada cara sebenarnya, dia bukan sekadar angkat sahaja, iaitu caranya tangan ni. Nampak tak tangan Ustaz? Nampak. Bila kamu angkat takbir tu, disunatkan supaya bengkokkan sedikit jari. Bengkokkan sedikit jari
dan tangan jari itu direnggangkan sedikit dan menghadap ke arah kiblat. Jari ni bengkokkan sedikit ni jari. Ni kan tegak. Bengkokkan sedikit dan menghadap ke arah kiblat. Condongkan sedikit ke arah kiblat. Okey, sama ada macam ini, sama ada macam kat telinga ni. Tak boleh juga ada sini. Ataupun macam ini pun boleh. Okey. Tetapi nak beritahunya tangan tu bengkokkan sedikit, condongkan sedikit jari tu seolah-olah menghadap ke arah kiblat. Nombor 4, membaca Al-Fatihah. Rukun yang keempat, membaca Al-Fatihah. Jadi sebelum kita baca Al-Fatihah, sunat untuk kita membaca doa iftitah. Yang Allahu Akbar kabira tu. Sunat. Jadi walaupun benda tu sunat, kita nak biar sempurnakan kita belajar ni, kita nak solat kita ni solat yang kita dirikan. Bukan kita hanya tunaikan semata-mata saja, kita dirikan, kita nak kesempurnaan. Jadi kita mulakan sebelum baca Al-Fatihah tu dengan kita membaca doa iftitah. Selesai baca doa iftitah, disunatkan kita menyebut ataupun membaca ta'awuz. Mulakan sebelum baca Al-Fatihah tu, bacakan dengan ta'awuz, iaitu baca secara perlahan, jangan sebut kuat. Iaitu a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Sunat untuk kita sebut ta'awuz itu ketika kita mendirikan salat. Dan bila kita baca Al-Fatihah, sebab dia tu rukun, bacaan rukun, baca dengan sekadar sekurang-kurangnya telinga kamu dengar satu persatu kalimah jelas surah Al-Fatihah yang kamu baca. Kalau telinga tidak dengar, boleh bawa kepada batal solat yang kamu buat. Sebab kamu kena dengar sekurang-kurangnya sekadar suara tu, sekadar telinga kamu dengar apa yang kamu baca. Sebab rukun tu. Baca Al-Fatihah, baca sekurang-kurangnya telinga dengar apa yang kamu baca. Jangan baca dalam hati pula. Kalau baca dalam hati tu memang ni secara jelas memang batal. Dia tak boleh baca dalam hati, kena sebut lafaz dan telinga tu dengar apa yang kamu sebut. Nombor 5, rokok dengan tumaninah. Rokok dengan tumaninah. Tumaninah tu macam Ustaz sebut hari tu, berhenti seketika. Bila kamu rokok, bacaan dia subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, 3 kali baca. Dan bila rokok, pastikan ni pinggul kamu selari dengan kepala. Selari. Dan tangan ni kena straight. Jangan bengkok. Setengah ni bengkok dan tapak tangan berada di lutut. Bukan berada di sini. Bukan berada di peha atau di betis. Berada di atas kepala lutut. Dan tangan ni perlu lurus. Dan badan kamu dia akan selari sahaja. Pinggul ni selari dengan kepala. Dan mata melihat tempat sujud. Mata melihat tempat sujud. Ada nak tanya apa-apa tak? Kau boleh Ustaz teruskan? Ada. Teruskan. Okey. Rukun yang keenam iaitu i'tidal dengan tumaninah. Okey, i'tidal iaitu bangkit daripada rokok, kembali kepada kedudukan berdiri tegak berserta dengan tumaninah. Maksudnya tumaninah tu bangun, berhenti sekejap, dan bila bangun tu kita akan sebut tasbih juga, iaitu sami Allahu liman hamidah. Sebut sekali. Sami Allahu liman hamidah. Tangan kita bergerak serentak dengan tubuh badan kita naik. Tangan bergerak serentak dengan tubuh badan naik dalam keadaan berdiri tegak. Dan bila sami Allahu liman hamidah, berehat seketika, sekejap. Baru kita sujud. Jangan terus sami Allahu liman hamidah.
terus kita melakukan perbuatan sujud. Bila macam tu dia tak ada tumakninah, maksudnya tidak ada berhenti seketika. Bila macam tu dia dah, kita tidak menyempurnakan rukun iktidal dengan tumakninah. Macam Ustaz sebut semalam, malam ke? Hari Selasa, ada 4 perbuatan yang ada dengan tumakninah. Rokok, iktidal, sujud, duduk antara 2 sujud. Itu kena jaga. Jadi tak bolehlah sembahyang cepat-cepat. Kena sembahyang biar sempurna. Jangan terkejar-kejar dalam sembahyang. Nombor 7. Sujud dengan tumakninah. Bacaan ketika sujud, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Okey. Perhatikan kepada kedudukan kaki. Kaki itu perlu dilipatkan macam tu. Ni tapak ibu jari-jari ni mesti berada di atas sejadah. Di tempat kita duduk ni. Jangan duduk macam ni. Tak nak macam ni. Kena lipatkan kaki tu. Ibu jari-jari tu dia berlipat berada di atas sejadah. Kemudian tangan mesti berada di tempat kita sujud, berada di bawah. Rata atas sejadah. Jangan buat macam ni. Ratakan terus. Dahi pastikan kena pada sejadah. Kaki, lutut. Ini antara anggota-anggota yang perlu kita jaga, perlu kita perhatikan ketika kita sujud. Jangan sujud ikut suka hati je. Yang ni yang salah biasa Ustaz tengok. Kaki ni dia ada setengah tu lah. Biasa orang tua pun ada buat juga. Dia tak buat macam ni. Dia terus macam ni je kaki dia. Tak tahulah mungkin dia tak boleh nak lipat ke. Jadi kalau tu kita usaha pada awal biar betulkan balik supaya solat tu lebih baik. Kemudian duduk antara 2 sujud dengan tumakninah, iaitu bacaan dia Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Okey, ni rukun duduk antara 2 sujud. Bila duduk antara 2 sujud, seperti mana kamu sujud, perhatikan juga kedudukan kaki. Perhatikan kedudukan kaki berada tegak, yang ni berada di bawah pinggul kamu. Dan tangan selari dengan lutut. Jangan terlebih, jangan terkurang. Jangan terlebih, jangan terkurang. Betul paras ni, sama paras ni. Okey. Lepas ni cuba kamu buat. Betul sama tak cara kedudukan kamu duduk dengan seperti mana yang dalam gambar tu. Rukun yang ke-9, duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir, sunnah ketika duduk semasa akhir solat adalah duduk tawaruk. Dan duduk yang kedua itu adalah secara iftirash. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, bahkan apa cara yang duduk yang mampu dilakukan adalah sah. Sama ada secara tawaruk ataupun iftirash. Tetapi yang menepati sunnah, yang ikut Nabi, cara Nabi buat ialah dengan duduk tawaruk pada akhir solat. Dan duduk iftirah pada selain daripadanya. Apa yang dikatakan tawaruk, ini tawaruk. Ni duduk macam ni, menyenggeng ni. Dia duduk menyenggeng ni dinamakan tawaruk. Ketika kamu duduk antara 2 sujud ataupun duduk ketika tahiyat awal itu disebut sebagai iftirash. Disebut sebagai iftirash. Bila kamu duduk tahiyat akhir, perhatikan kaki berada tegak macam ni. Kaki yang sebelah kiri berada di bahagian bawah pinggul. Badan dia sengit sedikit. Jadi kalau siapa yang duduk macam ni, cuba perelokkan supaya dia kedudukan dia begini. Yang ni yang paling tepat. Yang ni yang perlu kita elakkan. Tengok kaki dia duduk macam mana. Okey. Yang ni ramai buat. Biasa dia buat yang X ni. Jadi ustaz nak cuba kita usaha biar kedudukan kita seperti mana yang ni. Yang ni yang betul. Okey, duduk iftirash, duduk tawaruk. Ni duduk tahiyat awal tadi. Nak bagi beza bagi jelas.
Tawaruk untuk kamu duduk antara dua sujud, kedudukan dia macam ni, kaki. Manakala iftirash begini, tawaruk begini, tahiyat akhir. Okey, biar ada beza antara cara duduk. Kita boleh perbaiki daripada masa ke semasa, tak terlambat lagi. Bila kita dah belajar ni, kita usaha supaya kita dapat buat seperti mana Nabi Muhammad SAW. Nombor 10, rukun yang ke-10 membaca tahiyat akhir. Baca tahiyat akhir dan combine juga dengan rukun yang ke-11 iaitu selawat ke atas Nabi SAW. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi baca sampai habis. Dan ada juga yang setengah-setengah dia tambah, selesai innaka Hamidum Majid tu, dia tambah sedikit lagi doa, iaitu Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masihid dajjal. Kemudian dia pun bagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada setengah-setengah dia tambah doa tersebut, iaitu doa pelihara daripada fitnah dunia, fitnah dajjal. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masihid dajjal. Dibaca waktu bila? Selesai kita baca innaka Hamidum Majid, tambah sedikit, kemudian selesai tu bagi salam. Okey, bila bagi salam, memberi salam pertama itu ialah rukun. Yang kedua dah tak rukun dah, yang pertama tu rukun. Sekadar bagaimana kita paling muka, sekadar bila kita paling, orang belakang tu nampak sisi pipi kita. Kalau tak, orang belakang tak nampak, maksudnya tolak sedikit. Biar orang kita boleh nampak, orang belakang tu nampak sisi pipi kita. Okey? Dan ungkaplah kalimah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sahaja rukun solat. Dan yang terakhir, seperti mana wuduk, akhirnya ialah tertib. Semua perlakuan hendaklah mengikut tertib. Ikut satu persatu. Ada nak tanya apa-apa tak? Tak ada. Jelas? Jelas. Okey. Boleh kalau ada jelas. Ustaz nak tanya soalan, boleh? Boleh. Apa hukum memejam mata ketika solat? Makro. Makruh. Lagi? Lagi? Makro lah. Selain pada makruh, takut ada yang kata harus. Tak ada? Kalau senyap aja. Okey. Siapa yang kata makruh pun betul. Siapa yang kata harus pun betul. Ikut kepada situasi. Okey, ada pendapat, setengah pandangan mengatakan makruh. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdari, iaitu daripada kalangan fuqaha Imam Syafi'i. Mana setengah pandangan mengatakan makruh tutup mata ketika sembahyang. Kenapa dia kata makruh? Sebab dikatakan menyerupai. Kita kena tahu kenapa dikatakan makruh. Kenapa sebab makruh? Jadi dikatakan menyerupai sebagaimana kaum Yahudi. Tapi benda ni tidak pernah diriwayatkan daripada Nabi SAW maupun daripada di kalangan para sahabat yang melakukannya. Cuma tegahan memejamkan mata ni dinyatakan oleh sebuah hadis daif yang disyaratkan oleh Baihaqi. Jadi menurut pandangan Imam Nawawi, ni pandangan Imam Nawawi,
Memejamkan mata tidak makruh sekiranya ada sebab. Sekiranya dia takut mudarat menimpanya atau orang lain tidak ada sebarangan ataupun dia nak menghadirkan hati tu dengan khusyuk. Dia bimbang kalau mata dia buka, mata dia ni jenis tak boleh tengok benda yang melintas. Dia nak tengok je orang. Dia pantang tengok. Tikus lalu pun dia nak ikut tengok juga. Jadi bila sampai tahap macam tu, maka harus bagi dia pejam mata. Untuk tujuan apa? Untuk tujuan supaya dia dapat hadirkan hati dan dapat fokus kepada solat yang dia lakukan. Jadi, siapa yang kata makruh pun boleh, betul. Siapa yang kata harus pun betul. Tetapi mengikut situasi dan keadaan. Tetapi kalau boleh buka mata, itu lebih afdal. Kalau memang tak boleh, memang kata kalau buka mata, Ustaz, saya akan terganggu, Ustaz. Kalau macam tu tak apalah. Tutup pejam mata pun tak ada masalah. Okey. Kalau kamu semayang, biasanya kamu semayang pejam mata ke buka mata? Kalau kamu semayang. Kadang-kadang saya tutup mata. Kadang-kadang tutup, kadang-kadang buka. Okey. Okey, ada nak tanya lagi soalan sebelum Ustaz tanya soalan? Banyak lagi Ustaz tanya soalan ni. Tak ada. Tak ada. Okey, oleh kerana tak ada, jadi itu saja sebagai berkenaan tentang solat. Semoga kamu dapat perbaiki, dapat buat seperti mana yang telah kita bincangkan. Supaya seperti yang Ustaz katakan, kita tak nak solat itu sekadar ditunaikan sahaja. Kita nak solat itu didirikan. Bila didirikan tu, kita nak kena usaha penambahbaikan daripada masa ke semasa. Lebih baik daripada masa ke semasa. Jangan kita buat macam tu, kita biasa kita buat macam tu je. Kita naklah, kita nak benda tu, kita nak penambahbaikan. Biar benda yang walaupun benda tu sunat, kita buat. Kita nak pahala yang lebih. Kalau kita ni kalau diberi sama ada kamu nak RM10 ataupun RM100. Ustaz boleh kata semua nak RM100. Begitu jugalah dengan pahala bila kita buat ibadah solat. Kita nak yang sempurna. Jadi buat sekadar yang kita boleh, usaha supaya solat kita lebih baik daripada masa ke semasa. Jadi jangan lupa minggu depan Ustaz rasa cuti minggu depan. Tengok kadang kalau ada kata tu Ustaz rasa macam cuti minggu depan. Bila cuti tu mohon buat video, wajib buat video. Yang perempuan, yang beza lelaki perempuan tu dia tak perlu buat secara detail sangat yang wuduk tu. Tapi yang solat fardu tu kena buat dengan bacaan, pelakuan dan sebagainya. Yang lelaki dia kena tunjuk secara real sikit dengan biar air tu mengalir. Maksudnya wuduk tu, wuduk yang ni lah biar Ustaz boleh nampak. Yang perempuan tak apa sebab dia masalah nanti nak kena buka aurat ke apa sebagainya payah. Jadi tunjukkan perbuatan, jelaskan. Biar tunjuk step by step. Yang perempuan penjelasan tu biar bagi jelas. Daripada langkah yang pertama sehinggalah langkah yang ke-13. Tak kiralah perbuatan tersebut sunnah ataupun perbuatan itu rukun. Buat step by step. Begitu juga lelaki, buatlah sebaik mungkin. Dan Ustaz dimaklumkan ada hadiah untuk rakaat video yang terbaik, nombor 1 dan nombor 2, nombor 3. Dia akan bagi sijil. Manakala yang lain pun ada juga ganjarannya. Tapi buatlah video tu dengan sempurna. Kita niat untuk pembelajaran kita. Bukan saja-saja bila kamu buat tu sekurang-kurangnya kita dapat lihat, tengok nota, kita buat. Maksudnya kita buat, perbaiki balik apa yang mungkin kelemahan kita melakukan solat 5 waktu sebelum ni. Jadi itu saja daripada Ustaz. Harap semuanya dapat melakukan, boleh hantar melalui Google Classroom. Nanti Ustaz akan buka satu folder KBS 6 dedikasi, masukkan dalam tu. Ataupun hantar kepada Telegram Ustaz. Hantar pada Telegram Ustaz, hanya hantar pada nombor 014 saja. Jangan hantar pada 018. 014 saja. 018 tu tidak dikira sebab Ustaz jarang nak tengok Telegram yang 018. 014 sahaja. Jadi kalau ada apa-apa masalah, boleh PM pada nombor Ustaz. Jadi Ustaz harap semuanya dapat ilmu yang kita dapat pagi ni diberkati, dapat manfaat untuk semua dan juga orang yang berada di sekeliling. Mungkin kamu lepas ni boleh ajar adik-adik ataupun abang-abang kita yang mungkin kita tengok ada kelompongan dari segi perbuatan untuk melakukan ibadah wuduk dan solat. Jadi kita jumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih, Ustaz. kasih. Terima kasih Ustaz.